Ini bab larangan menjual buah sebelum nyata baiknya tanpa syarat dipotong. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada menjual buah sebelum nyata baiknya. Baginda melarang penjual dan pembeli. Sanad satu lagi seperti itu. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah tamar, an-nakhl, bukan makna pokok, itu maknanya buah, hatta yazwa, sehingga nyata baiknya, wa anis sumbul, sehingga ia menguning, yazwa, wa anis sumbul, dan melarang daripada menjual tanaman, hasil tanaman di tangkainya, pada tangkainya, hatta yabyadda, sebelum ia memutih, wa ya'man al-'ahah, dan sebelum ia terpelihara daripada penyakit. Baginda melarang bai' dan mushtari, penjual dan pembeli. Diriwayatkan dari Ibnu Umar lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menjual buah sebelum nyata baiknya dan sebelum tidak ada, sebelum terpelihara ia daripada penyakit, yakni sebelum hilang penyakitnya. Qala yabdu salahuhu, qala, baginda bersabda, yabdu salahuhu, yakni nyata baiknya itu, yakni humratuhu wa sufratuhu, yakni nyata merahnya dan kuningnya. Dalam isnad satu lagi ni ada sebut hatta yabdu salahuhu, sekatu je. Hak selepas tu tak ada sebut. Wa tadhhaba anhu al-afah, apa tu tak ada. Sanad satu lagi supaya tu juga bimithli hadis Abdul Wahhab, supalah. Hak satu lagi tu pun supaya tu juga, maknanya sanad dia banyak, hadisnya sama. Dan perawinya orang-orangnya kuat, maknanya menunjukkan hadis yang sahih itu hadis yang sahih itu sanadnya yang tinggi banyak. Itu yang dia nak sebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar bahawa beliau mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menjual buah sehingga nyata baik. Satu lagi itu pun seperti itu juga. Wa zada fi hadits Syu'bah faqila li Ibnu Umar, orang kata kepada Ibnu Umar, ma salahuhu, apakah baiknya, baik buah tu? Dia kata tadhhaba ahatuhu, iaitu penyakitnya tidak ada penyakit lagi. Seterusnya riwayat daripada Jabir, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada menjual buah hatta yatiba, sehingga baik buah itu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai' thamar, menjual buah sehingga nyata, seperti juga, sehingga nyata baik. Diriwayatkan dari Abil Bakhtari, beliau berkata saya telah bertanya Ibnu Abbas tentang menjual an-nakhl, menjual buah kurma, buah kurma, bukan menjual pokok, tidak, menjual buah di sini sebab dalil yang selepas tu. Nabi beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'in nakhl, menjual buah tamar hatta ya'kula min aw yu'kala, sehingga dia boleh makan ataupun boleh dimakan buahnya, ataupun dan hingga boleh ditimbang. Qala faqultu ma yuzan, apa maknanya boleh ditimbang? Faqala rajulun indahu, ada seorang lelaki yang ada dekat dia tu, dia kata hatta yuhzara, sehingga boleh dianggarkan. Timbangan dia boleh dianggarkan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabta'u thimar hatta yabdu salahuha, seperti itu, jangan kamu membeli buah-buahan sebelum nyata baiknya. Ini semua ni sebab tu ya, hatta yabdu salahu an bai'i thamar bitamr, jual buah dengan tamar, yakni buah pokok kurma tu dengan tamar, ini rutab dengan tamar.
Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharuskan, membenarkan jual araya. Ibnu Numair dalam riwayat mengatakan araya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan, membenarkan araya dijual. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabta'u thamar, jangan kamu beli buah sehingga nyata baiknya, jangan kamu beli buah dengan tamar. Qala Ibnu Syihab, seperti itu juga. Ini bab pengharaman menjual rutab, yakni buah yang masih di atas pokok itu, buah kurma yang masih di atas pokok itu, kecuali dalam jualan ataupun jual beli araya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jual beli muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah iaitu dijual buah pokok kurma hak di atas pokok tu dengan buah tamar yang sudah dipetik, buah tamar. Muhaqalah iaitu dijual hasil tanaman dengan gandum, yakni gandum yang sudah dipetik lah, yang sudah diketam, yang ataupun yang sudah diambil lah dari pokok dia tu. Dan melarang juga daripada menyewa tanah bil qamh, dengan gandum yang akan keluar nanti, ini hasil tanah tu lah. Diriwayatkan dari Salim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah, Salim bin Abdullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu membeli buah, seperti tadi juga, hatta yabdu salahu, jangan kamu membeli buah dengan tamar, yang ditukar buah di atas pokok itu dengan tamar yang sudah dipetik. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda mengharuskan, membenarkan, membolehkan. Selepas beliau berkata macam tadi dalam jualan ariyah, yakni rutab ataupun dengan rutab ataupun dengan tamar, baginda tidak membenarkan pada buah-buah yang lain. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepada tuan punya ariyah menjualkannya dengan tamar, buah tamar yang dianggarkan. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jualan ariyah ataupun membenarkan ariyah yang diambil oleh ahli keluarga dengan anggaran buah tamar untuk mereka makan dalam keadaan buah itu masih segar. Dengan isnad satu lagi seperti itu juga hadisnya. Satu lagi dia kata ada tafsiran tentang ariyah. Ariyah itu pokok tamar yang diberikan kepada orang ramai, fayabi'unaha, lalu mereka menjualnya dengan kharsiha tamran, mereka menjualnya dengan menganggar sebanyak manakah buah yang akan masak tu. Jual dengan tamar, yang ini tukar dengan tamar. Jual itu maknanya tukar dengan tamar. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan jualan ariyah, yaitu dengan menganggarkan buah di atas pokok, jual ataupun tukar dengan apa dia? Dengan tamar, yakni yang sudah dipetik, yang sudah ada di bawah. Yahya berkata ariyah yaitu seseorang membeli samaran nakhalat, yakni buah pokok kurma tu, untuk dimakan oleh ahli keluarganya dalam keadaan segar, dengan menganggarkannya dengan pertukaran buah tamar yang sudah dipetik. Lagi riwayat daripada Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya, baginda mengharuskan, membenarkan dijual araya itu dengan dianggar sukatannya berapa banyak. Riwayat lagi waqala an tu'khadha bi kharsiha, yang boleh diambil dengan anggaran. Seterusnya rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha, seperti itu juga. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar dari
sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ahli keluarga ataupun perkampungan mereka. Di antara mereka ialah Sahal bin Abi Hathmah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjual buah. Yang ini buah di atas pokok dengan tamar. Yang ini tamar yang sudah dipetik. Wa qala dzalika riba. Baginda berkata itulah riba. Tilka al-muzabanah, itulah muzabanah. Tetapi baginda telah mengharuskan, membenarkan jual beli ariyah, yaitu buah-buah satu pokok ataupun dua pokok yang akan diambil oleh ahli keluarga dengan menganggarnya untuk ditukarkan dengan buah tamar. Ya'kulunaha rataban, dengan maksud mereka mau makannya dalam keadaan segar. Satu lagi pun lagu itu juga, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bay'il ariyah bi kharsiha tamran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan jual beli ariyah dengan dianggarkan berapa banyak akan keluar dengan buah tamar lah, tukar itu. Lepas tu dia riwayat tu juga lah, Bushair bin Yasar juga dari ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli darihi, yakni ahli daripada ahli perkampungan dia, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut seperti juga. Cuma tempat makanan riba itu, itulah riba tu, tempat riba tu dia kata az-zabna. Tapi Ibnu Abi Umar dalam riwayat dia kata ar-riba, bukan az-zabna. Dengan isnad satu lagi serupa juga makna hadis riwayat mereka. Seterusnya hadis pula Bushair bin Yasar Maula Bani Harithah, dia mengatakan Rafi' bin Khadij. Tadi sebut Sahal bin Abi Hathmah saja, yakni ahli perkampungan dia tu, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sebut dua orang, iaitu Rafi' bin Khadij. Jadi tadi yang dia sebut ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, ba'di itu bukan makna seorang, tapi ada beberapa orang. Macam di sini disebut dua orang. Kedua-dua mereka ini menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah, yakni melarang daripada jual beli muzabanah, iaitu tukar buah tamar dengan tamar. Yakni buah tamar di atas pokok dengan buah tamar yang sudah dipetik. Kecuali ashabal araya, tuan punya araya, kerana baginda telah mengizinkan untuk mereka. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jual beli araya dengan menganggarnya. Yang dalam sukatan kurang daripada 5 wasak ataupun dalam 5 wasak. Yang tidak lebih daripada itu. Daud Syak, dia kata 5 atau kurang daripada 5, yakni 5 wasak. Jadi hari ini Yahya ni tanya, adakah Daud telah menceritakan kepada engkau hadis ini begini? Imam Malik jawab, ya. Dia akui, ya, begitulah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Muzabanah seperti tadi juga, iaitu jual buah yang belum dipetik dengan buah tamar yang telah dipetik secara bersukat. Dan jual buah anggur dengan zabib, yang ni tukar buah anggur duduk di atas pokok tu lagi dengan buah zabib. Buah zabib lah kita panggil buah zabib juga, yang sudah kering tu, dengan bersukat, jadi dengan anggaran. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau menceritakan kepada Nafi' bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Seperti juga bai'i thamarin nakhl bit tamar kailan, dan jual inab. Tadi disebut karm, ini jual inab pula dengan zabib, dengan bersukat. Dan jual zara', yakni hasil tanaman yang belum dituai, bil hintah, dengan gandum yang telah dituai dengan secara ataupun secara bersukat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Muzabanah tu sebut juga, iaitu bai'u thamarin nakhl bit tamri kailan wa bai'u zabib bil inab kailan. Cuma ada tambahan dalam riwayat ini, wa an kulli thamarin bi kharsihi, dan melarang semua buah lah, bukan buah kurma saja, bukan buah anggur saja, tapi semua buah tak boleh dengan anggaran.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Al-muzabanah ay yuba'a, iaitu dijual buah yang berada di atas kepala pokok, di atas pokok itulah, dengan tamar yang sudah dipetik, bikailin musamman, dengan sukatan yang tertentu. Kalau lebih maka boleh kepada saya, kalau kurang maka saya yang menanggung. Atas tanggungan saya. Diriwayat dari Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah, iaitu seseorang menjual buah kebunnya. Kalau kebun tu kebun kurma, tamar, jual dengan tamar secara bersukat. Yang tamar di bawah ni secara bersukat. Wa in kana karman, kalau buah yang nak ditukar itu buah anggur, iaitu dijualnya dengan zabib secara bersukat. Yang zabib sudah kering itu sukat. Kalau ia merupakan tanaman seperti padi, gandum dan sebagainya, iaitu menjualnya dengan sukatan makanan. Nabi SAW melarang daripada semua itu. Dalam riwayat Qutaibah, iaitu kalau zara'an, yakni hasil tani, zara'an. Begitulah. Habis. Jadi bab mula-mula malam ni iaitu larangan jual buah sebelum nyata baiknya, tanpa syarat potong. Itu tajuknya. Hal lain-lain tu padah mana dari segi zahir makna dia tu pun. Cuma apa makna ni, dia kata jual buah sebelum nyata baik tu tanpa syarat potong. Hal ni kita boleh tengok di bawah waktu hadis ada orang tanya apa makna ditimbang tu buah tu, mana buah atas pokok tu nak timbang lah ke mana. Maka ada seorang yang duduk dekat Ibnu Abbas, dia kata hatta yuhzara, sehingga dianggarkan buah yang di atas pokok itu. Dianggarkan buah di atas pokok. Jadi hak kita naknya di bawah tu lah ada syarah Imam Nawawi tu. Tengok situ dulu. Kita baca situ dulu. Amma ahkamul bab, kata Imam Nawawi. Adapun hukum-hukum hadis dalam bab ini, begini dia kata. Kalau seseorang itu menjual buah sebelum nyata baiknya dengan syarat potong, dengan syarat dipetik lah. Potong tu maksudnya potong buah tu, petik buah tu, sah dengan ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan sah jual beli yang seperti itu. Yang ni sebelum nyata baik dengan syarat potong ataupun petik, sah dengan ijma'. Itu kalau sebelum nyata baik. Kalau selepas nyata baik, lebih-lebih lagi lah. Sebelum nyata baik itu pun sah. Qala ashabuna, ulama-ulama dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi, mengatakan kalau dia mensyaratkan potong ataupun petik, kemudian dia tidak potong, maka jual beli itu sah juga. Jual beli itu sah juga. Cuma penjual mestilah menekan ataupun memaksa, suruh pembeli itu petiklah, petik buah tu daripada pokok tu. Maknanya kalau sudah syarat, maknanya lepas beli ni nak petik lah ataupun nak potong, nak ambil buah tu. Kalau dia tak ambil juga, penjual boleh memaksa ataupun menekan pembeli itu supaya ambil. Tetapi kalau mereka saling bersetuju untuk membiarkan buah itu pada pokok tadi, jaza, harus juga, boleh juga, walaupun sudah syarat dipetik selepas jual tu, dia tak petik. Tapi tuan pokok itu dan pembeli sama-sama bersetuju, tak apalah, biar dia duduk situ lah. Biar duduk situ, boleh juga. Wa in ba'aha bi syarti tabqiyah, kalau seseorang itu menjual buah tadi dengan syarat tabqiyah, yang ini dengan syarat nak beli tapi biar duduk situ, syarat.
fal bai'u batilun bil ijma'. Maka jual beli itu batil, tak sah dengan ijma' ulama. Sebab apa? Sebab boleh jadi buah itu akan rosak sebelum dipetik, diambil itu. Fayakunul bai' qad akala mala akhihi bil batil. Ini bermakna penjual telah memakan harta saudara dia, yakni dengan cara yang batil. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis. Adapun kalau dia mensyaratkan petik, faqad intafa hadha ad-darar. Sudah tidak ada darar ini, dah dia syarat dah. Petik tu. Sudah tidak ada darar ini ataupun bahaya ni, tak ada dah. Kalau seseorang itu jual secara mutlak tanpa syarat apa-apa, tanpa syarat mengekalkan buah itu pada pokok ataupun syarat mengambil buah itu tanpa syarat, maka mengikut mazhab kita dan mazhab jumhur ulama bahawa jualan itu tidak sah. Li itlaqi hadhihi al-ahadith, pasal hadis-hadis ini mengikut umum hadis-hadis ini. Wa innama sahhahnahu, kita hanya mengatakan sah apabila dengan syarat qat'an, yakni dengan syarat dipetik ataupun diambil buah itu lil ijma', kerana ijma' ulama. Jadi kita khususkan hadis-hadis tadi dengan ijma' pada apa yang disyaratkan, yakni pada jual beli yang disyaratkan petik. Dan kerana adat pada buah-buah ni al-ibqa. Al-ibqa iaitu biarkan pada pokok tadi. Fasara kal masyrut, walaupun tidak disyaratkan maka dia jadi seperti masyrut, seperti yang telah disyaratkan juga. Iaitu yang disebutkan dalam qawaid fiqh, iaitu al-ma'hud kal masyrut, sesuatu yang sudah maklum itu supaya syarat dah lah. Adapun kalau dijual buah tu selepas nyata baiknya, fayajuzu bai'uha mutlaqan, selepas nyata baiknya, maka harus jual beli itu secara mutlak, sama ada dengan duduk situ kah ataupun tidak duduk situ kah, ambil kah, boleh berlaku. Tak ada sebut syarat ke apa pun, boleh berlaku. Syarat petik kah tidak petik kah, boleh. Dan dengan syarat petik, wa bi syart at-tabqiyah li mafhumi hadhihi al-ahadith, lianna ma ba'da al-ghaya yukhalifu ma qablaha. Tak boleh. Itu dia. Bi khilaf ma qabla as-salah, berbeza dengan kalau sebelum baik, sebelum nyata baik buah tu. Thumma idza bi'at, kemudian apabila dijual dengan syarat tabqiyah ataupun jual secara mutlak yang tidak disebutkan. Tabqiyah itu maknanya terus membiarkan buah itu di pokok ataupun diambil. Kalau dijual dengan syarat tabqiyah, yakni syaratnya kekal situ, duduk situ, ataupun secara mutlak yang tidak disebut, dibiarkan pada pokok itu ataupun diambil, maka penjual mestilah kena sirai pokok tadi kalau perlu kepada sirai, ataupun apa nama ni, bagi air lah kita kata, hingga kepada masa dipetik buah. Kerana itu termasuk dalam adat dalam jual beli buah ni. Inilah mazhab kita dan inilah mazhab Malik. Tapi Abu Hanifah kata wajib syarat qat', jadi wajib syarat dipetik buah itu. Kita baca sikit lagi. Hak berkenaan dengan jual hasil tani pada tangkai dia tu, di bawah tu, kata Imam Nawawi, dia kata kepada dia, dalam hadis ini ada dalil bagi mazhab Malik dan Kufiyin dan kebanyakan ulama bahawa harus menjual mana hasil tani yang masih pada tangkai dia tu, tetapi al-mustad yang sudah kerah lah, yang sudah berisi. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Kufiyin, Imam Abu Hanifah apa boleh. Adapun mazhab kita ada perincian lagi. Mazhab Syafi'inya ada perincian, iaitu kalau tangkai tadi, maknanya tangkai pokok ni syair, bali ataupun jagung ataupun lain-lain tanaman serupa dengan tu, yang mana boleh dilihat, boleh kita buka apa dia, kulit dia tu boleh tengok isi dia tu. Kalau lagu tu mimma tura habbatuhu, boleh dijual. Mana kalau sudah berisi dah, buka tengok tak ada isi dah, boleh dijual. Adapun kalau gandum, macam gandum tak boleh dibuka tu kulit dia tu,
dan seumpamanya yang mana tertutup dia tu dengan kulit dia tu, baru kita nampak isi dia, atau apabila kita mesin ataupun apabila kita jirik, kata dia. Ini ada dua pendapat bagi Imam Syafi'i. Qaul jadidnya tidak sah, dan inilah yang asah daripada dua qaulnya itu. Dan qaul qadim mengatakan sah. Jual hak seumpama itu, mana ditangkai dia tu. Adapun sebelum istidad, yakni sebelum berisi hasil tani ni, tidak boleh, tidak sah jual hasil tani ni, melainkan dengan syarat qat', dengan syarat dituai lah, diambil, seperti yang kita telah sebutkan tadi. Begitu juga, ini dia perincian masalah lah. Kalau seseorang tu jual hasil tanaman sebelum masak sekali dengan tanah tanpa syarat, harus boleh. Dia mengikut tanah, dia kira asal jualnya tanah, jadi hak tu termasuk, boleh juga walaupun tak ada lagi isi dia. Bukan kata tak boleh. Begitu juga buah sebelum nyata baiknya, kalau dijual bersama dengan pokok tu, harus juga tanpa syarat. Tanpa syarat. Hak tadi syarat kekal apa tak ada, mungkin kita beli pokok kan semua sekali. Jadi sebab apa? Sebab dia mengikut pokok. Mengikut pokok, bukan hak utamanya beli buah dia. Begitu juga hukum sayur-sayuran pada tanah, begitu juga. Yang ni mengikut hak lebih besar lah, mengikut hak lebih besar. Itu hak Imam Nawawi sebut. Habislah situ. Jadi kita nak tahu dulu dari segi buduwus salah, apa makna buduwus salah. Kalau kita tengok dalam hadis ni ada beberapa makna. Setengah ulama ambil makna ni, setengah ulama ambil makna ni, tapi kesimpulan dianya hasil daripada kesemua tu lebih kurang sama. Setengah kata buduwus salah, nyata baik buah ni, iaitu apabila dia sudah ada, kalau jenis warna tu dia sudah bertukar warna dia, alah kemasuk. Mana kalau jenis buah tu merah, sudah nampak hawa-hawa merah. Kalau buah tu dia apabila masak jadi hitam, sudah nampak dah hitam sikit-sikit. Kalau buah tu apabila masak jadi putih, sudah nampak dah putih dia tu sikit-sikit. Itu makna nyata baiknya. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan nyata baik tu maknanya kalau sekiranya kita ambil pada masa tu, sudah terasa dah manis dia tu. Kalau buah tu akan jadi manis. Manis sikit-sikit, hawa-hawa manis tu sudah nampak dah. Ada juga yang mengatakan kalau buah tu apabila dia masak manis, sebelum masak tu pahit. Kalau pahit tu tidak lagi, dia kena ada masai-masai sikit. Itu nyata baiknya. Ada pula yang mengatakan nyata baiknya itu apabila buah itu berada dalam satu keadaan di mana pada ketika tu jangan dah dia nak kena penyakit. Sebelum pada tu banyak ataupun sering kali buah-buah ni terdedah kepada penyakit. Tapi apabila sampai ke peringkat tu, tak kira lah berdasarkan bulan-bulan tertentu ke. Kalau buah tu mengikut musim, bulan, kalau sampai bulan ni kira-kiranya tak apa dah, selamat dah buah. Tapi kalau sebelum bulan tu, mengikut setempat lah, sebelum bulan tu tak boleh. Pasal apa tak selamat lagi buah tu. Jadi selamat ni selamat daripada segala macam penyakit lah yang mungkin menimpa buah tu, yang mungkin menimpa buah tu. Hak tu tak boleh. Tapi kalau sudah selamat tak apa. Itu makna buduwus salah, nyata baiknya. Itu perkara yang pertama yang kita kena tahu. Yang kedua, nyata baik ni, kalau kita perhati sama sekarang ni kan, orang jual beli buah ni, kadang-kadang dia beli tu tak ada pun lagi buah. Kadang-kadang ada dah baru tubik bunga dia, ataupun tubik putih baru, baru berputih, kita kata dia sudah jual dah. Macam mana? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan buduwus salah tu? Buduwus salah tu, apakah yang dimaksudkan dengan buduwus salah tu? Buah yang akan dijual tu sendiri, ataupun jenis buah tu? Jenis buah tu di sesuatu tempat. Mana kalau jenis buah tu tidak semesti hak buah nak jual tadi, kebun orang lain lah, kebun orang lain.
Hak tak ada kena mengena dengan nak jual. Kebun dia tu sudah nyata baik dah di kawasan tu. Hak kita ni tak nyata lagi baik. Tetapi supaya jenis buah tu jugalah. Jadi setengah ulama dia kata boleh dah. Sebab budu salah ni tidak jelas. Dia kata maksud hak nak dijual tu. Ini berkait dengan musim buah tu. Berkait dengan musim buah tu. Dan buah ni dia tidak sekali. Adakah budu salah tu dikira hak nak jual tu saja, ataupun hak nyata mula-mula tu. Boleh jadi hak lain, hak bahagian lain kecil lagi. Kecil benar lagi, tak nyata baik. Tetapi sebahagian daripadanya sudah ada yang nyata baik. Yang kita nak jual ni bukan hak ni. Hak tak nyata lagi baik. Boleh ke tidak? Jadi sebahagian ulama mengatakan boleh. Sebab apa? Sebab budu salah tu bukan dimaksudkan buah yang nak jual tu sendiri. Tetapi maknanya secara keseluruhan buah tu. Yang pertama tadi tidak dikira kebun tu, kebun lain pun di tempat yang sama tu. Di tempat berkenaan itu kebun lain sudah nyata baik dah. Ada dah nyata baiknya. Nyata baik tu sebab tadilah. Mengikut masing-masing pendapat lah nyata baik tadi tu. Jadi kalau mana-mana kebun sudah nyata baik tu, hak kita walaupun tak nyata lagi kita boleh jual. Ataupun satu lagi pendapat, kebun kita hak kita nak jual ni tidak nyata lagi baik, tetapi sebahagian daripada hasil dalam kebun kita ni sudah nyata baik, boleh dah. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi dia kata tak boleh, hak nak jual tu lah kena nyata baik dia. Hak nak jual tu kena nyata baik dia. Sebab apa kena mengena dengan hak lainnya? Hak lain tu tak ada kena mengena. Hak ni hak nak jual tu lah yang dikiranya nyata baiknya. Sebab apa? Takut tak jadi. Takut tak jadi. Maknanya buah tu rosak ke luruh ke apa ke. Jadi duit tu sudah ambil dah, dia sudah guna dah ke apa. Lepas tu bila tak jadi, pakai lesak gitu dia duit tu. Hak tu tak boleh. Tak boleh. Tetapi kalau dalam kes, maknanya sebagai perjanjian lah. Kalau buah tu jadi, budu musalah tadi dipakai sebahagian daripada kebun itu. Hasil kebun tu sudah nyata baik. Sebahagian lagi tidak nyata lagi, tapi nak jual juga. Hak tu lah nak jualnya. Tetapi dengan perjanjian. Perjanjian mana? Kalau tak jadi seperti yang dikehendaki begini-begini, maka walaupun saya bagi dah duit ni, bagi itu sebagai pinjaman. Sebagai pinjaman. Ini cara nak mengharuskan. Cara nak mengharuskan, nak membolehkan, iaitu sebagai pinjaman. Kamu ambil, kalau tak jadi kamu bagi balik. Dan boleh dipercayai, misalnya ada bertulis ke, ada gapo ke, ada jaminan, tak apa lagu tu. Sebab maksud utama tak saya bagi ni takut jadi bala. Takut jadi mana-mana pihak makan harta yang lain dengan cara yang batil. Mana perjanjian, mana dia kira jual dah ni. Jadi tak jadi pun piti ni boleh kat aku dah. Hak lagu tu tak boleh. Hak lagu tu tak boleh lah. Dia kata dah muka jual dah, tak kira jadi tak jadi pun dah muka hak awak dah. Muka kira hak awak dah. Lepas tu hak saya pun saya nak ambil wak gapo, muka tak masuk lagi. Dia kata. Hak tu lah yang jadi masalahnya. Yang nak beli masa putih tu nak wak dia. Dah tak boleh ambil lagi. Tak usah belilah masa putih tu. Dia akan timbul jadi bala. Sebab boleh jadi saya jual tu masa putih lagi, boleh jadi saya kira dia mau nak colek. Boleh jadi dia mau nak jeruk, ambil hak putih. Boleh jadi saya tak tahu waktu. Tak perlu saya usul awak beli wak gapo. Jadi dah rosak, dah jual dah. Bila jual, kamulah yang menanggung rugi dia. Piti ni boleh kat aku dah. Sampai dia suruh tak petik. Misalnya ni, saya tidak nak makan hak putih, dia kata. Saya nak hak masak. Sebab itulah ia jadi timbul syarat petik ke, tidak syarat petik ke bila jual beli. Ya, ada beza tadi. Sebab kalau tidak syarat petik, mana dia beli tu dengan harga hak putih ke dengan hak masak. Harga hak masak. Kalau beli tu harga hak putih, boleh jadi murah. Kalau harga hak masak, boleh jadi mahal. Jadi dia beli pada masa putih, dengan menanggung risiko boleh jadi rosak. Tetapi beli murah, dia akan dapat hak mahal. Itu dia panggil ambil kesempatan, ambil keuntungan, macam riba lah juga. Sebab itu dia tidak bagi. Mana ambil kesempatan daripada pokok tu. Beli tu sudah jadi hak dia dah.
Bila jadi hak dia, tupai lagi hak penjual tu, pokok dia. Siapa masuk? Beli dengan harga murah, ambil kesempatan, ambil untung situ. Itu semacam riba lah juga. Sebab itu tidak bagi. Tetapi kalau jelas keadaannya, ada jaminan seperti kita kata tadi lah, iaitu kalau tak jadi pun saya akan bagi balik. Tak ada jadi masalah lah, tak ada balas. Dan saya nak buah hak lagu ni, terutamanya kalau jual salam tu semua kata boleh lah. Saya nak buah hak lagu ni. Kita kata buah durian. Buah durian jenis macam-macam kan buah durian. Di berapa tau? Di hak molek lah kita tu. Jadi di 50 berapa-berapa kita kata saya nak je ni. Jadi apabila bayar tu, hasil buah dia tu banyak lah, macam-macam buah. Tapi yang disebut hak lagu ni, dia kena beli hak tu. Kalau hak lagu tu tak ada khilaf hak tu semua kata boleh. Hak ni masalah buah pada pokok yang tertentu. Boleh jadi akan jadi, boleh jadi tidak. Setengah buah tu tak apalah orang makan hak putih, setengah buah tu tidak, orang tidak makan hak putih. Jadi kalau kira putus secara muktamad, jadi ke tidak jadi ke pitih ni boleh kat aku dah. Muka jual beli dah kan. Dia kira jual beli jadi berhak lah. Dah kamu tak ambil, saya nak lagu mana? Tak secara lah, tak boleh makan ke lagu mana sama dia suruh beli. Sebab ada kalanya benda ni dijual putih. Sebuah pisang, ada orang jual masak pisang, ada orang jual jatuh pisang. Orang buat kerabu boleh juga. Tidak semesti hak sudah jadi buah. Jadi mengikut atas maksud masing-masing. Jadi dia nak beli hak ketika jatuh pisang, apa salah? Boleh. Cuma yang jadi masalahnya hak tadilah, takut balas satunya. Jadi hak ni kata dah muka jual beli dah tak jadi pun, kira jadi awak tanggung lah. Sebab tu dia kata kalau dengan syarat sebelum nyata baik tu, kalau dengan syarat petik tak apa, sebab tidak ambil kesempatan daripada pokok tu, daripada penjual. Kira-kiranya kalau beli hak putih ni murah lah. Jadi ambil selalu. Mana kita kira jual beli tu dengan maksud, ada maksud lah ambil hak putih tu, ikut dia lah maksud apa pun. Tu tak apa. Sebab tidak ambil kesempatan. Yang kedua, pembeli ni pula penjual ni tidak kata ambil duit dekat mana-mana pihak dia. Jadi kalau ambil kat mana-mana pihak dia tak boleh. Tapi kalau sebagai perjanjian tadi, untuk mengharuskan tadi, setengah-setengah ulama dia pakai kaedah istihsan. Ada ulama mengatakan kalau buah tu tak ada lagi pun, pajak, dia kira sebagai pajak. Atas dasar istihsan boleh. Yang ni bukan qiyas, tidak. Yang ni istihsan dengan jual salam. Jual salam tu pun benda tak ada juga. Tetapi benda ni lagu ni. Hak ni pun hasil buah dia tu kita tahu dah. Buah dia tu jenis buah mana. Jadi kita nak lagu tu lah. Sekiranya tapi dengan perjanjian. Ada jadilah, kalau tidak awak bagi baliklah duit. Kalau saya bagi dulu pun, kalau saya tak bagi lagi, tak apalah, tu tak jadi masalah. Kalau tak jadi tak sembuhin, kira tak jadilah. Jadi pihak penjual tak boleh memaksa pembeli. Kok mana-mana pun tak jadi pun dah muka awak berjanji dah dengan saya kena bayar. Jangan lagu tu lah. Jadi mengikut setengah-setengah ulama atas dasar istihsan, dia kata boleh. Walaupun tak ada lagi. Jadi kalau pakai hak ni mudahlah sikit. Jadi hak orang ramai duduk buat ni tidak kata jadi haram, mengikut kaedah tu. Lepas tu hadis ni nyata ni, sebelum nyata baik tak boleh jual. Ni dia kata nahi di sini, nahi lil masywarah wal irsyad. Nahi irsyadi. Nahi larangan di sini dengan makna untuk kebaikan duniawi kita. Takut-takut jadi timbul perkara yang tidak baik. Tapi kalau perkara yang tidak baik tu boleh diselesaikan macam kata tadi, tak ada masalah. Sebab larangan ni bukan larangan dengan makna haram yang kita tak boleh fikir. Hakikat dia buat apa haram. Bahkan kita boleh fikir, iaitu takut bala. Kalau selesai tidak bala, tak apa. Begitu dia bagi kot tu. Mana dia istihsan, yang dia mengikut salam, jual beli salam. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, jual beli buah-buah ni banyak. Kalau kita kata hatta yabdua salahuha, tu maksud dengan maksud sudah jadi kuning dah.
setengah-setengah buah tu dia cepat masak tu. Kalau sudah kuning dah, terutama zaman sekarang ni, zaman ekspor import ni, nak boleh kesapa kena gitu tu buruk dah lah. Buruk dah, jadi pecah dah buah tu. Semestinya dia diambil sebelum pada tu lagi. Cumanya yang Nabi SAW tak sebui jual sebelum nyata baik ni, takut jadi menipu orang yang membeli tu. Nyaya kepada orang yang beli. Dia tengok buah tu besar je kira lah, kamak ke manis, koyak-koyak masal. Tu tak say tu, koyak-koyak masal. Mana sekira-kira kalau kita ambil buah tu, misal pisang kita ambil, kadang hijau lagi pun manis dah apabila dia masuk. Apabila dia jadi kuning tu manis. Jangan jadi tawar lembah. Hak tu tak say, dia jadi menipu orang. Sebab itu yang penting, maknanya kita ambil kira hadis buduwis salah ini. Yang ni nyata baik. Nyata baik tu maknanya kita boleh mengambil munafaat, boleh mengambil faedah, menikmatinya sebagaimana yang diharapkan. Yang ni kalau buah tu hak nak manis tu bukan kerana hak Allah Subhanahu Wa Taala buat manis ataupun tidak manis, tidak kerana tu. Kerana cukup masa dia. Ada kalanya tak manis ni sebab dia ambil awal sebab tak manis. Sebenarnya kalau lock sikit lagi, dia memang dia jadi manis molek. Tapi sebab ambil awal, tak boleh lagu tu. Tetapi kalau ambil lewat dah cukup dah, nyata dah baik dia tu, tapi ambil masa juga, tu nak warna hak tu. Tak kira hak tu. Hak kira ni makna budu bersalah mengambil kira. Kalau peringkat tu, kalau pisang kita kata, orang tidak ambil hak ketika kuning dah tu, masuk juga nak atas ke luar negeri lagu mana lagu tu. Begitu juga buah-buah lain. Tetapi jangan sampai hilang hak maksud asal. Hak tu Nabi SAW ayat ni. Jadi nyaya kepada pembeli, dia maksud nak beli tu hak manis, tiba-tiba tawar lembah. Tengok zahir ni nampak molek dah, tak say lagu tu. Hak tu lah yang dikatakan tak boleh beli tu lagu tu. Takut gitulah. Tetapi kalau beli awal ketika putih lagi, tidak nyata baik lagi, tetapi yang nak dijualnya setelah nyata baiknya baru nak petik, tu tak apa. Dan dengan persetujuan penjual dan pembeli, tak ada jadi masalah. Gitulah kesimpulannya. Jadi tak sebui nyaya kepada mana-mana pihak, dan tak sebui dia penjual ni dia kira ambil faedah untuk dia saja, tidak fikir kepada pembeli ni. Bayar dah, kira ke mana-mana pun jadi. Tak say lagu tu. Kalau tidak, kalau kira jadi juga dah muka jual beli dah, ikutlah jadi kau tak jadi buah tu. Nyayalah kepada pembeli. Begitu juga pembeli. Kalau dia beli dengan harga pada masa putih tu murah, kita kata, tapi dengan syarat nak hak masa masuk tu mahal, itu dia ambil kesempatan daripada penjual, tak boleh juga lagu tu. Daripada pekebun tu, ambil kesempatan daripada pekebun tu, tak boleh juga lagu tu. Bahkan kalau dengan syarat nak kekalkan di atas pokok tu sehingga nyata baik dia, mana dengan harga tu lah, dengan harga tu. Jangan ambil kesempatan harga murah lepas tu nak tumpat pokok dia tu. Sebab apa? Tuan punya kebun itu boleh jadi dia berbeza, tanaman dia tak serupa, berbeza. Dia lagu mana? Setengah-setengah buah tu kalau petik, dia boleh usaha selalu atas pokok tu. Sama ada nak buah baja ke dengan banyak ke, ataupun buah air banyak ke, untuk nak sirat. Tapi kalau ketika buah tu dari atas pokok, boleh jadi buah tu jadi rosak, jadi mengganggu tuan punya kebun itu. Dengan sebab itulah tadi dia ada sebut syarat petik, tidak syarat petik lagu mana. Takut-takut mengganggu mana-mana pihak lah. Sebab dalam Islam ni dia ambil kira kepentingan semua pihak, iaitu berdasarkan kaedah la darara wala dirara fil Islam. La darara wala dirara fil Islam. Tidak ada seseorang yang mendapat kerugian, mudarat daripada orang lain, dan tidak dia ni memudaratkan orang lain. La tazlimun wala tuzlamun. Tidak kamu menganiayai orang, dan tidak juga kamu teraniaya. Itu prinsip asas dalam Islam, dalam apa-apa benda. Jangan jadi nyaya mana-mana pun. Jangan ambil kesempatan, ambil faedah, itu dijadi ada unsur riba. Janganlah begitu. Kalau tidak begitu, selesai, beres semua nampak. Dan urus masyarakat ni, amalan masyarakat ni memang duduk buat lagu tu, tidak ada berlaku sebarang pertikaian ke apa, tak apa.
Apalagi dengan mengambil kira pendapat yang menggunakan kaedah istihsan tadi. Kaedah istihsan tadi, yang ni dia macam kias lah dengan salam tu, lebih-lebih lagi lah boleh. Tetapi dengan syarat, kalau sekiranya tak jadi, duit yang telah dibagi tu, kalau katakanlah bagi dah, bagi balik. Ada perjanjian begitu. Ada perjanjian begitu. Itu syarat. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak tak boleh. Inilah cerita apa nama ni, buduwis salah, ba'da buduwis salah ni. Itulah kesimpulannya. Jadi buduwis salah, tiap-tiap buah tu dia tak serupa. Ada buah jenis hitam, ada buah jenis buah anggur pun saja ada jenis hitam, ada jenis merah, ada jenis masuk, bila dia masuk tu jadi alah ke putih gitu. Jadi buduwis salah masing-masing tu mengikut keadaannya. Mengikut keadaannya. Begitu juga kalau macam hasil tani, padi ke gandum ke apa ke, sudah berisi, sudah ada berisi, dah kerah dah. Kira-kiranya bagi ahli tanaman dia tahulah, kalau siapa peringkat ni selamat dah, kita tak perlu bimbang dah. Tak kira tak selamat, burung mari makan tu, cerita lain hak tu. Burung mari makan, kita kata tikus ke, kita tu bab lain. Ni penyakit ni, maksud penyakit hak tidak kira hak jenis tu. Kalau nak kira hak tu, semua terdedah sampai bila-bila pun tak boleh jual sama lah kalau tu. Tak kira hak tu. Kira ni berdasarkan apa nama ni, tabi'i. Yang ni cuaca, alam semula jadi ni, sekeliling ni, keadaan sekeliling ni. Hak tu sudah selamat dah. Jadi macam buah-buahan, begitu juga hasil tani ni serupa dengan orang jugalah. Di satu peringkat umur tu macam-macam terdedah kepada penyakit, dan kematian pun boleh banyak berlaku pada masa tu. Penyakit pun macam-macam. Tapi apabila sampai satu peringkat umur, penyakit tu dia sudah antibody dia kuat dah. Jadi tak berapa nak kena dah lah kira-kiranya. Sebab itulah dari segi perubatan pun dia ada kaedah dia sendiri. Dalam masa tu kena bagi ubat gini. Nak jaga tu lah. Sebab tidak selamat. Buah ni pun lagu tu juga. Buah ni pun lagu tu juga. Yang paling baiknya dalam masalah buduwis salah ni, yang ni pendapat Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, iaitu dia pakai kaedah umum. Tidak kira pada warna itu, tidak kira pada rasa itu, tetapi maksud hak sebenarnya sebagaimana yang tersebut dalam hadis ni juga, iaitu antadhhaba ahatuhu, iaitu penyakit dia ataupun keadaan dia tu nak terdedah kepada penyakit sudah selamat. Bila tak ada tu, selesai, nyatalah baiknya. Itu maknanya. Kemudian tahrim bai'ir rutab bitamr illa fil araya. Ni cerita araya ni panjang pula ni. Ada sini satu perkara, sebab rasa tak ada dah ni. Satu perkara dalam riwayat kita ni, dari segi faedah kita duk baca sanak kan. Bukan baca saja sanak, baca apa dia. Jadi ada faedah dari segi faedah isnadiyah, iaitu cuba kita tengok sini. Riwayat nombor berapa, tak ada nombor ni, susah. Ahmad bin Uthman An-Nawfali, wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Uthman An-Nawfali qala hadatsana Abu Asim qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim wal lafzu lahu qala hadatsana Rawh qala hadatsana Zakaria. Situ bawah tu Imam Nawawi ada sebut satu kaedah yang perlu kita tahu. Tapi dalam kitab ni, hak anda baca ni, tak apa dah, tak ada masalah dah, betul dah hak dia buat. Cuma dalam setengah-setengah kitab tak tahulah, cuba perhatilah, dia tak ada sebut ni. Lepas hadatsana Rawh tu, dia tak ada sebut qala, jadi qaf alif lam alif, tak ada tu. Selepas pada hadatsana Rawh, terus hadatsana Zakaria. Mana seperti lain-lain lah, seperti lain-lain kan. Hadatsana Ahmad bin Uthman An-Nawfali qala hadatsana, qala tu tak ada. Biasalah tu dalam sanad mana-mana pun tak ada qala tu. Jadi sebelum hadatsana tu kita baca, bila kita baca qala hadatsana, qala qaf alif lam. Kalau dalam kitab ni selepas Rawh tu dia kata qala, mana dua orang, bukan qala qaf alif lam saja tak, tapi qaf alif lam alif. Sini molek ni, dia buat lagu ni cara buat lagu ni molek. Yang ni Imam Nawawi pun nak lagu tu. Apa sebab? Sebab takut keliru. Kau ambil daripada Zakaria ni seorang.
Yang ni Rauh seorang yang ambil daripada Zakaria ni hadis ni, bukan Abu Asim. Kalau kita perhatikan, Imam Muslim ambil daripada tok guru dia Ahmad bin Uthman An-Naufali. Tok guru dia tu ambil daripada Abu Asim. Berhenti sekat tu. Lepas tu dia royak sanad lain pula. Dia ambil juga dengan tok guru dia nama Muhammad bin Hatim. Muhammad bin Hatim ni ambil daripada Rauh. Kalau tak ada qala tu seperti dalam kitab ni. Kitab ni tak apa ni. Setengah-setengah kitab tu boleh jadi tak ada. Kalau tak ada kena faham. Tu Imam Nawawi sebut ni bawah ni. Kalau kita nak sebut, kalau tak ada, kita sebut qala gitu. Jangan sebut qala. Kan sebelum pada ni haddatsana Ahmad bin Uthman An-Naufali qala haddatsana qala. Gitu. Begitu juga lain-lain. Sini tak boleh sebut qala. Tapi kena sebut qala. Begitu. Sebab kalau kita sebut qala, bermakna ia mengambil hadis ini daripada Zakaria Rauh sahaja. Rauh sahaja. Sedangkan Imam Muslim nak ayat Rauh dan Abu Asim ni kedua-duanya ambil daripada Zakaria. Sebab kadang-kadang dalam riwayat ni hak ambil daripada orang di atas ni seorang aja. Di sini tidak. Kedua-duanya mengambil daripada Zakaria. Sebab tu dia kena sebut qala. Kalau tak ada tulis pun kena baca qala gitu. Jangan baca qala hak pendek. Tak ada alif. Jangan baca lagu. Inilah yang Imam Nawawi sebut. Di bawah. Jadi bagi muhaddis, kalau hak tak ada celah-celah haddatsana tu tak ada qala qala tak ada, dia kena perhati benda ni. Setengah-setengah tepat tu qala tak ada alif. Setengah-setengah tepat tu qala kena baca lagu tu. Walaupun tak ada tulis, kena baca lagu tu. Seperti di sini. Sebab apa? Yang mengambil daripada Zakaria itu kedua-dua perawi, iaitu Rauh dan Abu Asim, bukan Rauh sahaja. Tu dia nak cerita. Perlu diingat kata dia, takut-takut takut-takut keliru situ. Sebab apa? Kadang-kadang apabila buat qala tu keliru kepada orang yang baca. Apabila buat qala, jadi dia buat supaya hak lain juga, sedangkan sini tidak. Bahkan hak moleknya kena tulis kata dia. Dalam di tempat-tempat yang seperti ni kena tulis. Qala tempat lain tak apa tak tulis, tapi tempat lagu ni kena tulis supaya tidak keliru. Ini faedah dari segi sanad lah. Dari segi sanad. Yang kita baca-baca sanad tu apa faedahnya, itulah faedahnya. Yang kedua, Abil Bakhtari, bawah tu. Riwayat bawah sikit pada Hasan ni. Syu'bah ambil daripada Amr bin Murrah. Dia ambil daripada Abil Bakhtari. Abil Bakhtari tanya Ibnu Abbas tentang jual buah taman, buah kurma. Abil Bakhtari dia kata namanya Sa'id bin Imran. Orang panggil dia Ibnu Abi Imran. Orang panggil juga Ibnu Fairuz Al-Kufi. Maula mereka lah. Hilal bin Ibban berkata dia ni min afadili ahli Kufah. Penduduk Kufah yang berilmu lah, ahli ilmu Kufah. Wa qala Habib bin Abi Thabit kata dia Al-Imamul Jalil. Dia ni seorang imam yang besar dia ni. Abil Bakhtari ni. Saya dengan Sa'id bin Jubair dengan Abul Bakhtari pernah berkumpul. Abul Bakhtari adalah yang paling alim dan paling mendalam ilmunya di antara kami. Abul Bakhtari sani dia telah terbunuh di Jamajim pada tahun 83. Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah mengatakan dia ni thiqah. Sebab apa Ibn Nawawi kata saya sebut benda ni? Apa yang gohmo dia sebut ni Abul Bakhtari ni gini. Apa dia sebut? Wa inna ma dzakartu fihi. Apa yang saya sebut ni? Kerana Hakim Aba Ahmad dalam kitab dia Al-Asma' wal Kunah, dia kata Abul Bakhtari ni tak kuat di sisi ahli hadis. Tidak kuat di sisi ahli hadis. Kalau tak kuat, ni dalam Muslim lagu mana ni? Tidakkah syarat Muslim ni perawi dia kena tinggi orangnya? Orang thiqah, dah kalau tak kuat dhaif, perawi dhaif lagu mana? Tak akan timbul lah persoalan tu. Sedangkan kita tahu dah maknanya sanad Muslim itu tinggi. Jawabnya dia kata la yuqbalu qaulul hakim, tak boleh diterima kata-kata hakim itu kerana jarh dia itu jarh ghairu mufassar. Dia kritik Abul Bakhtari san itu
dengan kritikan yang tidak dijelaskan apa sebab yang kita kata dia lemah tu, apa sebab kita nak tolak seseorang ni ke mana biar jelas. Kalau sebut secara umum begitu tak boleh, tak boleh. Wal jarhu idza lam yufassar la yuqbal. Jarh kalau tidak ditafsirkan, yakni kalau tidak dijelaskan sebab dia, alasan dia, tak boleh diterima. Sedangkan mana di sana ada ramai ulama-ulama yang menyebut dengan terang bahawa dia ni thiqah, dia ni thiqah. Bila begitu boleh jadilah hak hakim Abu Ahmad ni kata ni Abul Baghdadi, ni Abul Baghdadi lain. Kalau nak pakai hak ni, kalau nak kata hak ni juga, tak boleh terima lah pendapat dia tu. Dah orang lain ramai lagi kata dia thiqah, dah dia ni sani sebut sani. Apa ni, Habib bin Abi Thabit kata dia ni Imam Jalil. Saya dengan Sa'id bin Jubair ni siapa dia? Sayyidut Tabi'in, mengikut setengah-setengah ulamanya. Dan Abul Baghdadi, dia kata Abul Baghdadi itu di antara kami bertiga ni hak paling alim. Hak paling alim dan hak paling mendalam ilmu. Maknanya orang hebat dia tu. Orang setara tu kita tak boleh nak tolak mudah-mudah. Begitu dah, itu dah maksud dari segi sanadnya. Lepas tu perbincangan tentang tahrim bai'ir rutab, bai'il araya apa ni, kita bincang semula lah, sebab ni pun panjang. Wallahu a'lam.